Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam bahasa Geobangsa, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Bengkel Baca Naskah Teater Moden, naskah Buat Menyapu Si Air Mata karya Tan Sri Awang Saleh bersempena dengan program Kuala Lumpur Kota Buku Dunia 2020 atau KLWBC 2020 dan Festival Seni Teater Malaysia dan Dekad Bahasa Kebangsaan. Jadi hari ini kita bertuah kerana kita dapat berkongsi satu sesi di mana bengkel baca naskah ini tentang teater moden, iaitu Buat Menyapu Si Air Mata, bagaimana bengkel ini mengenal pasti ataupun objektif bengkel ini untuk membicarakan apakah tujuan baca naskah itu perlu dalam satu produksi. Baik, bengkel ini juga akan mendedahkan bagaimana bicara naskah dilaksanakan bagi pemahaman kepada pelakon-pelakon. Objektif sebenarnya ialah memberi pendedahan, maknanya pengarah akan memberi maklumat kepada pelakon-pelakon tentang watak-watak yang terlibat dalam pementasan ataupun karya ini. Jadi bicara naskah ini amat penting dalam suatu produksi sebelum sesi latihan seterusnya dilaksanakan. Jadi sebenarnya ia membantu pelakon-pelakon memahami sendiri naskah, watak, latar ceritanya dan situasi dalam slot-slot yang terlibat oleh pelakon berkenaan. Jadi saya rasa tanpa lagi saya membuang masa, jadi kita mulakan satu sesi dahulu. Selepas itu kita akan ulas kenapa harus kita laksanakan sesi bicara naskah dengan lebih lanjut lagi. Baik, kita akan mulakan sesi baca naskah ataupun script reading dipanggil, lebih popular di kalangan artis ataupun pelakon-pelakon teater. Jadi kita akan mulakan baca naskah ini sekadar hanya lontaran bacaan saja. Prosesnya nanti kita akan ulas kenapa kita buat begitu. Jadi saya mulakan dengan babak pertama dalam karya Buat Menyapu Si Air Mata ini dengan watak-watak yang telah ditetapkan oleh pelakon-pelakon yang ada pada saya pada petang ini. Jadi kita akan mulakan babak pertama. Jadi saya mulakan babak pertama. Baik, pentas kosong terdengar lagu Tudung Periuk didendangkan dari dalam oleh Haini. Hashim masuk dari pintu kiri, hati-hati menjengah ke arah dalam merusi pintu kanan. Cik Samad, Cik Samad. Cik Samad tak ada di rumah. Oh, cikgu. Ada apa cikgu? Ini ada pelawat cari Cik Samad. Cik Samad tak ada cikgu. Terima kasih cikgu. Ada Cik Aini pun cukup dah. Kawan, sangka aku siapa tadi? Cukup duduk. Hai, orang Kuala Lumpur sudi juga datang Gunung Lintang ni ya? Baiklah Cik Kamal, Cik Aini, saya pulang dulu. Sekolah tak ada guru besar, tahulah macam kucing tak bergigi sajalah. Terima kasih cikgu. Petang-petang nanti datanglah cikgu. Kita berbual-bual. Boleh, apa salahnya? Kamal. Aini. Kamal, mengapa suka pura-pura? Kau penat sekarang. Duduklah. Betul Aini. Aku benar.
Habis, mengapa kau tak terus duduk? Kau nak mula cerita lama tadi. Baiklah. Apa khabar kawan-kawan kita di sana? Baik, sihat-sihat belaka. Kau datang sekarang, macam mana dengan kerja kau? Cuti. Masih di Funeral House? Tak, aku dengan sebuah syarikat sekarang. Oh, sesuailah dengan jiwa kau. Entah, tak habis-habis pindah kerja. Kamal? Kamal? Kau tetap belum berubah? Kau pun belum berubah. Baiklah, kau duduklah. Buat apa berdiri? Kau tahu mengapa aku datang? Mencari-cari bahan agaknya. Kamal, kalau ya, Cikgu Hashim memang banyak tahu hal orang-orang di sini. Sama masih simpan gambar masa dia jadi inspektor polis dulu. Entah kalau orang lain, lama dah gambar itu dibuang. Aku faham. Sejak di bangku sekolah lagi dia mahu menjadi pegawai tinggi polis. Tapi, yalah, apa boleh buat? Peperiksaan undang-undang itu suka betul. Asyik minum dan berfoya-foya saja. Macam manalah nak lulus? Dia masih minum. Apa tidaknya? Biarlah dia minum sikit-sikit. Asal dengan begitu, dia gembira. Cik Samad belum pulang lagi, Ben? Oh, terima kasih. Baru-baru ni, nama kau kami sebut-sebut. Ya, patutlah aku terbatuk-batuk waktu makan 2-3 minggu yang lepas. Memang betul lah. Cerita kau kan baru keluar baru-baru ni. Cerita yang mana satu? Sehari di kota. Hai, hebat cerita kau tu. Jangan-jangan pengalaman sendiri tak? Penulis-penulis sekarang bukannya boleh percaya sangat. Tak adalah. Jangan yang bukan-bukan. Imagination. Aku ikut semua cerita-cerita kau, Kamal. Terima kasih, Aini. Malah aku turut gerak-geri pengarangnya dalam hayalan. Sudahlah, Aini. Biarlah kenangan pergi bersama waktunya. Kau boleh melakukannya. Aku tidak. Bagi seorang perempuan, kisah pertama dalam hidup itulah kisah yang abadi. Yang hidup, yang mengejar-ngejar dalam mimpi. Sudahlah, sudah. Kenangan yang murni lebih indah dipendamkan. Ia memberat bila terpendam. Ia menyakitkan. Tapi, dalam kepahitan kita berasa satu keindahan yang tak tergambarkan. Tapi kau sendiri tak memendamkannya. Ia dapat aku lihat dalam tiap-tiap tulisan kau. Tima, ini kawan saya dan kawan Cik Samad masa kami di bandar dulu. Minta maaf, Cik. Orang gaji kau? Tidak, isteri saya hitam, pelanggan harapan Cik Samad. Dia datang menolong aku, menemani aku. Menarik juga orang-orang kampung ni, ya. Kata kau dulu, keindahan tidak monopoli satu golongan. Aku masih percaya begitu. Kau belum berubah sikap. Dalam semua hal. Ya, dalam semua hal. Kau ragu-ragu menjawab. Kau masih mahu membawa kisah lama. Aku mahu melupakannya. Oh, kau mahu melupakannya? Kau tak mengerti, Aini. Aku selalu saja tak mengerti. Aku tak mengerti mengapa kisah itu bermula. Bagaimana pertemuan kita begitu mungkin? Aku tak mengerti mengapa aku kemudian kau tinggalkan. Aku minta sungguh-sungguh kita cakap saja pasal lain. Ceruk siapa ni? Samad. Dia hisap ceruk sekarang. Ya. Sama hisap ceruk. Semua mesti berubah. Ya. Kau juga berubah. Cuma aku yang tidak. Begitulah sesi bacaan skrip ataupun sebenarnya dalam sesi awalan ini
kita tidak perlu masukkan dari segi intonasi dan sebagainya, perasaan dan sebagainya. Oleh kerana saya dapat pelakon-pelakon hebat, bacaan pertama terus dengan intonasi, dengan jiwa, emosi dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari segi konsep baca naskah ini, dia terus baca saja. Dia tidak ada emosi, dia tidak ada intonasi dan sebagainya. Macam orang biasa baca buku, supaya kelancaran pelakon memahami sekadar pemahaman awalan untuk mendapatkan jalan ceritanya. Lepas itu pengarah akan masukkan setiap baris itu dalam sesi seterusnya, iaitu kenapa watak itu, definasi watak itu, hubungan watak antara watak dan sebagainya, intonasi dan sebagainya. Jadi itu proses yang kedua. Kerana saya seperti yang saya kata maklum tadi, saya dapat pelakon yang hebat. Jadi bacaan pertama dah masuk intonasi dan kejiwaan dalam watak. Itu kelebihan yang saya ada dengan barisan pelakon yang ada. Iaitu sebenarnya proses seterusnya ataupun proses kedua. Jadi saya tidak salahkan mereka kerana mereka profesional. Mereka tahu tugas mereka. Jadi itu antara proses dalam baca naskah dari keawalan. Jadi pengarah akan baca sampai habis daripada babak 1 sehingga babak akhir untuk kelancaran pemahaman awalan kepada para pelakon. Baik. Dari segi baca naskah ini juga pengarah akan membincangkan atau menganalisis skrip ataupun naskah ini untuk pengetahuan pelakon. Jadi beberapa perkara yang harus diliti oleh pengarah akan dimasukkan dalam perbincangan baca naskah. Jadi dari segi awalannya juga pengarah akan menyentuh dari segi sinopsis cerita, gambaran keseluruhan cerita, berkongsi dengan pelakon bagaimana cerita ini, apakah temanya, apakah eranya cerita ini akan dikongsikan oleh pengarah dalam baca naskah. Jadi beberapa seterusnya, apabila bacaan naskah seterusnya, barulah diterangkan tentang plot dan sebagainya. Jadi lebih terarah tentang watak-watak dalam lakonan seseorang itu. Jadi seterusnya untuk sesi baca naskah seterusnya, kita beralih kepada bacaan naskah dengan penambahan intonasi dan juga sedikit emosi dalam bacaan seterusnya. Jadi kita boleh mulakan untuk bacaan naskah, kita mulakan dengan dalam ini kita ambil dalam muka surat. Saya nak yang melibatkan ramai pelakon. Jadi lebih baik penglibatan itu ya. Jadi boleh tak kita bacakan dalam naskah ini muka surat 10, iaitu ada Kamal, ada Samad, ada Hitam, dan juga ada BM barangkali. Ini ada juga. Okey, boleh. Kita terus dengan muka surat 10. Kita mulakan dengan Kamal. Terperanjat baru di belakang kerusi. Sama lekas. Ya, apa hal? Oh, kau Hitam, apa yang kau bawa tu? Pokok anggrek. Makcik hendak. Bawalah dan letakkan di tanah di tepi rumah tu. Astagfirullah. Apa kena kau ni? Dialah orang yang aku ceritakan sekejap tadi. Ada apa? Tak ada apa-apa. Ni mungkin Kamal ni kau. Pergilah tengok nasi tu. Angitkan di dapur tu. Dia orang harapan aku. Tak ada apa-apa Kamal. Dia ni sakit sikit. Timah ada di sini, Cik. Ada. Nah, ambil kau sebatang.
Ini bangsa baik, Cik. Encik seorang saja hisap cerut bangsa ni. Orang kampung tidak hisap cerut. Hisap. Tapi cerut Cak Teko 2 batang 10 sen bulan. Ini bangsa baik 4 segi. Kau nak ajak timah pula? Ya, Encik. Masuklah. Minta kami air sejuk sikit, ya. Makan di sini dulu. Kemudian bawa pulang. Kau seronok bekerja di sini sama. Ya. Ia berikan aku satu rasa berkhidmat. Satu rasa yang seluruh debu, aram dan tanah ini hak aku. Dulu semua ini rimba. Kami datang, kami terempuh, kami teroka. Dan sekarang kau lihatlah kemana. Aku percaya sama. Tadi aku daki jalan ke sini. Berlurah, berdarah jalanku aku tengok. Demikian penderitaan ekonomi bangsaku. Aku fikir, sekali aku di atas, aku tengok anak getah subur dan hijau. Kepada pokok-pokok itu aku bisik. Lihat, luka ekonomi bangsaku sedang diubah. Kau artis-artis, panggil ini keindahan. Boleh jadi. Artis. Ada satu perbezaan besar antara artis seperti kau dengan seperti Aini, dengan orang yang seperti aku. Kau sembah keindahan. Apa kan? Aku guna keindahan itu. Maksud kau? Aku lebih praktis. Aku tidak idealis. Ini ada tunjukkan aku cerita kau. Dan aku baca juga kritikan cerita itu. Memegang gelas untuk minum. Ada ais di sini. Ada. Hari-hari jeep turun ke bandar. 10 batu dari sini. Kau dah mula beri perhatian pada sastra sekarang. Ini tunjukkan aku cerita tu. Aku bacalah. Sebab aku tengok nama kau besar dan bawah tajuk cerita tu. Aku tulis main-main saja. Perentang waktu. Tidakkah kau bosan nulis? Geli hati aku. Hari ini aku bicara tentang sastra. Sastra musik. Semua itu permainan orang-orang yang berangan-angan. Nasi dah siap. Marilah kita makan. Cik, Ada apa Hitam? mari kita pergi cepat, Cik. Dari dapur, saya lihat ada orang bergaduh. Kau tinggal dulu sini Kamal. Berbahaya. Makanlah dulu. Okey, itu adalah sesi yang kedua. Kita masukkan dari segi intonasi dan juga penjiwaan watak dalam bacaan ini. Jadi pengarah akan melihat intonasi dalam bacaan pelakon dan juga akan memasukkan penerangan tentang watak yang dilakukan dan situasi. Dan juga pelakon selalunya akan menyentuh tentang hubungan watak dengan watak. Jadi dalam tadi watak Kamal, watak Aini ataupun watak Samad sendiri. Yang ini 3 watak utama dalam buat penyampaian mata hubungannya. Jadi pengarah akan menerangkan dari hubungan watak antara watak dan juga watak-watak sokongan yang akan masuk dalam beberapa slot dalam situasi itu. Sebagai contoh tadi kita dapat lihat watak hitam yang masuk dalam slot itu peranannya. Jadi pengarah akan menerangkan kenapa watak itu dan situasi watak hitam itu sendiri dalam situasi ataupun plot ataupun
babak ketika itu. Jadi seterusnya pengarah akan menerangkan, akan memasukkan intonasi-intonasi yang betul dalam lontaran pelakon bagi dialog-dialog yang terdapat dalam babak berikut. Jadi di sini bacaan bicara karya ataupun bicara naskah ataupun script reading, struktur awal tadi yang saya maklumkan, bacaan awalan bagi kelancaran pelakon, dan seterusnya pemahaman watak oleh pelakon dengan mengali watak dan hubungan watak, seterusnya menjiwai watak dan lontaran dialog yang betul oleh seseorang pelakon. Jadi kebiasaannya tempoh suatu produksi dalam bicara karya ataupun baca naskah, mengambil satu tempoh awalan dalam produksi untuk menerangkan dari segi hubungan dan pemahaman pelakon-pelakon tentang naskah itu dari segi watak yang dilakukan. Jadi itu biasanya akan berlaku peringkat awalan. Jadi dia akan berlaku terus, dan biasanya bergantung pada pengarah untuk mengambil masa berapa lama untuk baca naskah dalam sesuatu produksi berdasarkan karya yang akan dipentaskan. Selain daripada itu, saya ingin juga mengambil pandangan oleh pelakon sendiri. Apakah baca naskah ini perlu dalam suatu produksi bagi memahami ataupun dalam suatu produksi itu ia menjadi satu kewajipan oleh suatu produksi meletakkan struktur latihan awalan itu adalah baca naskah. Jadi saya ingin berkongsi sedikit dengan pelakon pandangan sendiri beliau sebagai pelakon bicara ataupun bacaan naskah ini ataupun script ini perlu ataupun tidak bagi seorang pelakon. Saya persilakan Syasha, orang yang terdekat dengan saya lah. Senang saya luahkan mic. Terima kasih. Kita dah terbiasa setiap kali kita nak mementaskan sesuatu, kita mesti akan adakan bacaan script reading. Dari situlah kita dapat mengenali siapa pembawa-pembawa watak, dapat mengeratkan lagi kita dengan pelakon-pelakon yang lain, dan kita mengenali orang ni yang buat watak ni, dan kita akan bekerja dengan mereka. Jadi script reading ni penting dan memang kita kena lakukan lah. Itu saja. Okey, terima kasih Syasha. Okey, Abel sebagai watak Kamal dalam membaca naskah ataupun script reading ini, apakah membantu Kamal ataupun Abel mendalami secara lebih jelas watak Kamal itu sendiri? Dalam pembacaan skrip ini sangat membantu bagi saya, sebab kalau kita baca seorang diri, mungkin kita tak tahu bagaimana pelakon ini akan react dengan kita, chemistry-nya. Kita hanya cuma hidupkan karakter dia dalam imajinasi kita, dalam tanggapan kita sendiri. Kita tak tahu bahawa parent kita, partner kita ni, apa yang dia boleh bagi pada kita. Itu sangat perlu dalam skrip ini untuk peramai-ramai macam ni, tidak seorang diri, supaya kita boleh bina satu, orang kata, chemistry itu. And then salah satu lagi, bagi saya skrip ini juga memang sangat pentinglah untuk kita mengetahui cerita, jalan cerita itu untuk dibawa ke mana. Untuk kita faham salah satu cerita itu. Kalau kita tak faham cerita, jiwanya kosong, tak ada mana. Lain.
Terima kasih Abe. Saya nak panjangkan soalan ini sebelum kita teruskan baca naskah kita kepada orang lama. Adakah proses ini diamalkan daripada dulu ataupun memang daripada suatu produksi ini orang dulu? Kalau kita tengok bangsawan, dia memang dalam kepalanya watak. Bila kita nak saja sebut saja cerita apa, pelakon dia secara spontan dia akan dapat watak itu. Jadi apakah baca naskah ini bagi orang lama macam Saudara Rama sendiri penting ataupun hanya untuk pengarah menerangkan sinopsis ataupun peranan watak saja? Terima kasih Tuan Mengurusi. Apa pun penting. Sebelum kita menjiwai sesuatu watak, kita dapat naskah tu, kita baca. Kita baca, kita tahu apa watak kita dan apa perhubungan kita dengan watak-watak yang lain. Itu dalam kita baca. Sebelum kita dapat naskah tu, diri kita adalah diri yang biasa, manusia biasa. Bila kita dapat baca, macam kata Abang tadi, kita seorang tu kita baca untuk diri kita. Kita tahu watak gini. Jadi apabila kita berkumpul di sini, kita dah kenal watak si A, si B, si C, dan masing-masing baca, kita mula meresap watak kita ni siapa, watak sahabat kita sebelah ni siapa berani itu, apa perhubungan kait, lepas yang dialog, siapa boleh dialog. Dari situ mula jiwa kita akan berjalan mengetahui watak kita antara satu dengan lain. Pengarah hanya melihat dan membetulkan kita waktu dalam latihan. Pengarah hanya melihat waktu kita membaca naskah, dia memandang kita, jiwa kita, sama ada kita menjiwai ataupun tidak. Kalau tidak menjiwai, baru pengarah itu akan tegur kita dari segi bacaan kita, bahasa itu betul atau tidak. Jadi bila bangsawan itu yang pentingnya kita punya adaptasi, kita punya bahasa itu perlu, itu yang lebih penting sebelum kita menjiwai watak bangsawan itu. Contohnya sebagai si Amarta ke Tun Ali ke, itu pergerakan itu kedua. Tapi bila baca itu, bahasa itu dah berjalan. Siapa kita sebenarnya? Jadi bila kita baca, dia menerima, dia mendengar, dia membalas dengan kita, di situ timbullah perwatakan itu, cara perlahan, cara dalaman. Jadi baru kita menjiwai watak itu. Jadi pengarah ini hanya membantu kita, membetulkan kita, sama ada kita dah mula menjiwai ataupun tidak. Jadi perlu naskah itu mengenal kita, siapa saya yang sebenarnya, apa watak saya, siapa saya dalam bawah ini, apa tujuan saya, kenapa saya dialog, kenapa saya bercakap dengan dia, kenapa dia membalas dengan saya. Jadi kalau tidak ada tujuan-tujuan itu, tidak ada naluri itu, tidak ada benda-benda sedemikian dalam jiwa kita, maka kita tak dapat membawa watak itu dengan cara yang baik. Jadi naskah itu perlu mengenal kita, menjiwai kita, memahami dalaman kita dengan asas-asas lakonan yang dah ada. Jadi bila kita dapat naskah itu watak hantuang, kita dah tahu apa hantuang itu macam mana. Itu perlunya ilmu lah. Jadi putri-putri macam mana. Yang lain-lain itu dibentuknya dalam latihan. Bentuk kita, perbualan, percakapan, pergerakan kita, kemudian. Tapi naskah itu bila baca itu kita menjauh. Itu yang penting. Itu yang menggerakkan jiwa-jiwa dan segala-galanya naluri itu. Itu asas. Baik, terima kasih Saudara Rama. Rata-rata memang bersetuju bahawa dalam suatu produksi baca naskah ini amat penting dalam memahami watak, memahami cerita ataupun plot, hubung kait watak dan sebagainya. Jadi selepas itu bila pengarah melihat dari segi kelancaran pelakon dalam watak dalam baca naskah, jadi pengarah akan masuk fasa seterusnya, iaitu fasa hubung kait ataupun hubung kait watak dengan watak dan juga intonasi. Kenapa seperti kata Rama tadi, kenapa dialog itu keluar? Maknanya penerangan lebih halus lagi ataupun menggali terus lagi naskah itu dari segi dialog-dialog yang terdapat dalam naskah ini. Kerana kalau
pelakon tidak memahami skrip yang ada dalam naskah itu dan melontarkannya, kita sebagai pelakon, sebagai penonton pun kita dapat tahu bahawa lontarannya bukan dalam jiwa. Lontaran itu dari segi memang muka, tak wujud dan sebagainya. Jadi dalam baca naskah, elemen-elemen itu pengarah akan menyentuh untuk terus menggali, dan seterusnya lah barulah seperti kata Rama tadi, apabila diberikan pentas dengan latihan dan sebagainya untuk proses blocking dan sebagainya. Saya tambah sikit lah. Tentang pengalaman saya, minta maaf saya ada orang Kelantan, berlakon. Jadi mulanya dialog tu Tuhan letak di mana dialog. Sebelum baca, kita nak uji bakat dia lah. Action ni Tuhan berdagang. Pada sekali Tuhan hamba nak pergi mana. Biasa okey, cantik. Baik sekali bang, uji bakat. Action Tuhan berdagang tau. 4-5 kali Tuhan berdagang, rupanya dia orang. Jadi masih belum menjiwai. Bila buat latihan menjiwai pencipta kat dia, capek lah. Bila kat luar, mual sampai lah. Bila menjiwai, bila baca, dia mula. Jadi benda-benda tu kita harus tahu lah di mana kedudukan kita, macam mana kita nak menjiwai. Kalau tak ada asas tu, habis lah. Terima kasih atas pertambahan oleh Saudara Rama. Jadi kita berhenti sementara 5 minit. Selepas ini kita jumpa lagi. Mana Kamal? Dia keluar berjalan-jalan. Belum habis-habis cari bahan. Boleh jadi? Dah 3 hari belum habis juga. Entah. Kata dia untuk sebuah novel. Dia mahu 3 bulan tinggal dan bergaul dengan peladang-peladang di sini. Berapa lama dia nak tinggal di sini? Sehari 2 lagi agaknya. Cutinya dah hampir habis. Aku bimbang. Apa yang nak dibimbangkan? Kamal, Mengapa? dia nanti terlalu banyak tahu. Salah ke kalau dia banyak tahu? Salahnya tidak. Susah kita. Ya. Apa pasal pula kita susah? Tutup mulut kau. Okey. Kalau ada orang cari, kata aku keluar. Aku ada urusan. Urusan apa lagi sudah petang benar ni? Mesyuarat lembaga sekolah. Oh, mesyuarat. Kau jangan bimbang. Ini bukan KL. Aku bukan lagi inspektor polis. Di sini tak ada polis, tak ada gadis steno, tak ada jururawat, tak ada wanita kilang rokok. Apa yang kau nak bimbangkan? Seorang isteri dapat mengesan gerak suaminya. Tutup mulut kau. Okey. Okey. Mulut bertempur racun. Encik. Hitam mana? Madam. Sayang. Encik. Boleh pergi mesyuarat? Ada minit mesyuarat yang tertinggal. Timah. Kau dah lama sampai, Timah? Baru, Mak Encik. Apa yang kau buat di tingkap tu? Melihat itu, Mak Encik. Nampak macam abang hitam aja. Entah apa yang dia buatnya. Mana? Dah hilang di balik rumput puluh sebelah sini. Tadi dia ada di situ. Dah jumpa minit mesyuarat? Ada. Ini dia di celah ni. Aku pergi. Okey. Mari, Timah. Duduklah. Mak Encik dah tak nak nasi? Belum. Kau, Timah? Dah. Dah berapa lama kau kahwin dengan Hitam? Lebih kurang umur tempat ini. 5 tahun. Kau sayang dia? Sikit-sikit. Nampak kau tak senang. Mengapa? Bimbang.
Itu tanda kau sayang hitam tau. Mak Encik suka usik saya. Puas aku berjalan dan berbual hari ini. Banyak bahan yang kau dapat? Banyak. Apa yang kau nak buat dengan bahan-bahan tu? Menolong sama. Menolong Samad? Ya, menolong sama. Dia mesti ditolong. Aku tak mengerti. Tadi katanya dia takutkan kau. Takutkan aku. Mengapa? Kau nanti terlalu banyak mengetahui katanya. Ya. Bahayanya ada bila orang mengetahui terlalu banyak. Aku tak mengerti. Kau tak payah mengerti. Aku kawan. Dan aku akan tolong dia dengan bahan-bahan yang terkumpul. Tak usah mengeluh. Pendek umur. Habis, kau mahu aku menangis? Bukankah tadi kau mahukan kain buku? Kau dengar tadi Kamal? Aku dah di anak tangga masa kau menyanyikan lagu Tudung Periuk. Aku malu. Mengapa? Aku terlalu konservatif. Terlalu terikat pada lagu lama. Itu yang memalukan kau. Kau lagu lama seperti Tudung Periuk tu menimbulkan kesan yang dalam di jiwa. Aku selalu siulkan lagu itu. Dan setiap kali aku menyiulkannya, setiap itu pula tergambar di kepalaku bagaimana kau menarikan lagu itu dengan jarimu pada mata piano. Tak usahlah kamu pura-pura, Kamal. Benar, ini benar. Aku belum pernah dengar orang lain dapat bermain lagu itu di piano seperti kau. Jadi kau tak marah aku masih sukakan lagu lama? Aini, mengapa pula aku mesti marah? Demikianlah hidupku, Kamal. Demikianlah sikapku. Aku tak dapat memisahkan diri daripada lagu lama. Aku tak anggap itu satu hal yang memalukan. Jadi kau tak marah aku masih melekat pada yang lama? Aini, kau... Kamal, hatiku, jiwaku, kenanganku dan hidupku semuanya bertaut pada yang lama. Aku tak dapat berubah. Apa gunanya kisah lama itu dibongkar-bongkar? Pergilah basuh muka. Apa yang kau tulis? Bahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, cikgu. Dah habis mesyuarat, cikgu? Mesyuarat apa tu, Cik Aini? Mesyuarat lembaga sekolah? Mesyuarat lembaga sekolah? Tak ada. Saya setiausahanya. Sayalah yang mesti memanggil mesyuarat. Oh, jadi tak adalah mesyuarat tu? Memang tak ada. Apa salahnya? Tak ada apa-apa. Cik Kamal pergi ke sekolah saya tadi. Ya, ke mana cikgu tadi? Saya ke rumah seorang peladang di sini. Pasal apa agaknya? Pasal apa lagi? Pasal sekolah lah. Tapi dia tak ada di rumah. Perkara itu mustahak agaknya. Ya, memang mustahak. Lepas makan tengah hari tadi, saya pergi sekali lagi. Tak ada juga dia di rumah. Tapi dah saya pesan pada isterinya, suruh dia datang cari saya. Mengapa kau ini? Tak ada apa-apa. Duduk sekejap, cikgu. Biar saya buatkan kopi. Apalah nak susah-susah, Cik Aini. Saya nak duduk sekejap saja. Betul-betul cikgu tak nak? Tak usahlah, payah-payah. Apa yang kita cakap tadi? Pasal sekolah. Cikgu pergi rumah bapa budak sekolah. Ya, Lebaiman nama orang. Encik Samad. Encik Samad.
Lebay Man, naik. Panjang umur awak. Saya cakap pasal awak dengan Cik Kamal ni. Saya ke rumah cikgu. Saya ke rumah Cikgu Jalal, anak cikgu. Saya tahu cikgu ada di sini. Lebay tahu apa hajat saya? Manalah saya tahu cikgu. Baiklah. Pagi tadi saya terima surat daripada pejabat sekali lagi pasal anak awak. Anak Lebay Man ni memang baik otaknya. Apa boleh buat cikgu? Kalau 10 kali mereka tulis pun, saya takkan sanggup. Kalau saya sanggup, saya tak datanglah buka limba belantara ni. Macam mana kedudukannya cikgu? Anak Lebay Man ni dapat markah baik dalam peperiksaan sekolah menengah. Ditawarkan tempat di sekolah menengah Melayu, tapi Lebay Man tak hendak hantar. Macam mana saya nak hantar? Cubalah Encik fikir. Nak pergi sekolah tu, tambang bas, ulang alik, 2 kali tukar bas pula tu. Duduk di asrama lah. Apa bendanya tu cikgu? Rumah tempat duduk budak-budak asrama tak ada. Sekolah mana maksud cikgu? Sekolah menengah Melayu yang baru siap tu. Ramai murid dari sini yang dapat ke sekolah. Ramai. Ramai tak ramai, Encik fikirlah. 32 orang. Dah lama tiba? Baru saja makcik. Encik Samad saya lihat di tepi kolam tadi. Cik Samad? Dia di situ menghitung ikan. Lepas nanti kejap ya. Saya buatkan secawan lagi. Ambillah kopi saya dulu. Tak payah Encik, tak payah. Terima kasih ya makcik. Saya nak pulang sekarang sebab kerja banyak lagi. Saya datang kemari sebaik saja saya pulang dari ladang kerana cikgu panggil saya. Sekolah cikgu memang cantik, baik dan lengkap. Bersyukurlah kita kerajaan mahu meninggikan taraf pelajaran anak-anak Melayu di luar bandar. Hai, cikgu-cikgu sekarang bukan macam cikgu-cikgu dulu. Sekolah baik, rumah-rumah guru baik. Kau dah masuk? Tengok dalam rumah guru tu, Kamal. Masuk ke dalam tidak, cuma dari luar saja. Itu pun tak sedap hati saya. Anak-anak dan isteri-isteri guru fikir entah apa-apa maksud saya. Cubalah masuk sekali. Iyalah. Memang elok Cik Kamal datang tengok. Rumahnya bagus. Kalau tidak, guru mana yang sanggup bekerja di sini? Itu pun lepas seorang-seorang guru-guru penolong saya itu minta tukar. Guru-guru kenalah berkorban untuk bangsa. Berkorban itu memang boleh, tapi ibu bapa di sini payah sikit. Ada yang bawa parang ke sekolah tak, Kamal? Mengapa? Kadang-kadang budak-budak tak ada buku. Disuruh pulang ambil duit beli buku. Datanglah bapanya ke sekolah. Membawa parang. Oh, begitu sekali. Tolong nyalakan, Kamal. Saya ni dah lewat. Saya balik dulu. Cik Aini, Cik Kamal. Baik, cikgu. Kau ingat, Kamal? Ingat apa, Aini? Senja. Tentu. Aku dulu mengatakan pada kau, senja mengandungi 3 warna. Merah, hasratmu. Kuning, jiwamu yang murni dan damai. Biru, kebahagiaan yang indah. Begitulah aku mengingat setiap petang di jendela ini. Senja tu tetap ada. Kenangan tu tetap ada. Hanya engkau yang tiada. Hasratku masih merah, masih menyala. Jiwamu padaku masih murni, masih damai, masih utuh. Tak puas aku mendengarnya. Merah masih hasratku. Kuning masih jiwaku. Sama. Katakanlah yang biru itu sudah hilang. Sudah musnah. Sudah tak ada lagi. Benar, benar. Biru tu dah tak ada lagi. Aku mengasihi kau, masih. Aku mengasihi kau hingga ke hari mati. Tapi aku tak akan
daripada sama. Sudahlah. Kau dengan pendirian kau, dengan falsafah kau. Susah benar dengan kau ni Aini. Apa yang begitu sekali menyusahkan? Kau masih anggap aku yang meninggalkan kau. Tidak. Tidak. Aku tak marah kalau aku ditinggalkan. Tapi aku marah bila aku disalahfahamkan. Siapa yang salah faham? Kau! Apa yang dah jadi, Makcik? Tak ada apa-apa. Hei, kau gila Ita? Apa yang nak kau buat? Dia ganggu Makcik. Ita, baik-baik sikit. Nanti aku cakap pada encik kau. Minta maaf, Makcik. Minta maaf, Cik. Saya datang mencari Imam. Imam tak ada di sini. Kata dia tadi, dia tak datang kemari. Ada dia datang tadi. Sekejap je. Kemudian dia pulang. Dia takut kau marahkan dia. Dah lama dia pulang. Dah lama dah. Tak ada dia di rumah. Kau bengis sangat. Kau paksa-paksa dia. Jangan-jangan dia dah lari tak? Saya pergi cari dia, Makcik. Lebih cepat aku tinggalkan dia pergi. Lebih aman fikiran aku. Makcik, ini ada orang nak jumpa Encik. Wah, encik belum pulang kah? Wah, encik duduk sini lagi kah? Belum pulang KL? Belum. Mau tengok-tengok lagi apa orang-orang macam Tauke buat di sini. Saya berniaga saja. Cik Samad sudah kenal sama saya sudah lama. Kita sudah kawan baik. Saya cakap main-main saja. Big N cakap macam Big N ada salah je. Susahlah cik. Semua orang ingat kita orang Cina berniaga sini kasih duit sama pegawai. Itu salah cik. Hati saya banyak bersih. Kita tak nak suka tipu. Saya main-main saja. Ha, terima kasih cik. Kau mau ajak Samad pergi Penang? Tak nak. Saya jalan-jalan tengok dia. Ada baik kah? Tak ada baik kah? Oh, jangan susah Penang. Dia ada baik. Bawalah dia pergi Penang. Kasihlah dia motor. Bawa dia ke hotel besar. Kasih dia perempuan. Encik. Dia tahu semua. Ben. Apa yang kau buat datang hari ni? Itu tak nak apa. Kita kawan punya pasal. Apa kawan lama? Apa kawan lama? Apa kau cakap ni? Apa pasal kau datang? Cakap betul-betul lah cik. Encik selalu main-main sama saya. Jangan tegur Ben. Ini orang tidak apa. Cakaplah. Oh, maaf encik saya tak tahu. Maaflah encik, saya tak tahu. Okey, jangan lama. Aku dah lapar sekarang. Banyak susah. Apa pasal banyak susah? Encik minta banyak tinggi. Saya rugilah. Saya cari makan. Kau tahu ini kerja susah, kerja salah bukan? Semua orang tahu lah ini salah. Kau tahu kan saya boleh tangkap kau, bawa sama polis. Itu betul. Tapi kita boleh tahu itu orang banyak bikin busuk kah? Tak ada busuk kah? Encik mana boleh buat itu macam? Hati encik ni baik. Encik tak dapat bikin jangan sama kawan punya, bukan? Kau pandai Saya cakap betul cik. Saya bukan main-main. Okey BN, okey. Cakaplah. 5% saya tak ada boleh kasih. Habis berapa? Macam selalulah. Macam mana? Saya bayar RM500. Berapa banyak bisnes saya sudah beri sama kau? Itu saya tahu cik. Encik banyak beli bisnes sama saya. Tapi saya pun sudah bagi banyak sama cik. Kau tahu berapa banyak bisnes saya mau kasih lagi? Saya tak tahu lah. Tentu banyak. Saya kira-kira lebih RM50. Wah, itu bagus cik. Ya, itu baik. Tapi kau mau beri saya RM500. Itu baru 1%. Tak apa. Saya kasih RM1. Itu baru 1%. Itu baru 1%. Apa saya mau tipu sama saya? Saya bukan budak-budak kecil. Tidak cik. Saya tidak tipu. Saya bukan kasih uang saja. Itu barang-barang present semua saya kada kasih juga.
Apa? Saya minta sedekah sama kau kan? Oh, jangan malah Encik. Ini bisnes punya pasal. Itu semua mesti kira. Saya kasih present, itu barang mesti saya kena belinya. Tapi itu barang saya tak minta. Betul. Tapi itu mesin jahit. Encik cakap itu Encik punya mini mau pakai. Saya angkat satu kasih Encik loh. Ani, Encik tak payah susah lah. Jangan malah. Kita dua cakap sudah. Buat apa panggil nyonya? Itu tak baik. Panggil saya? kau pulangkan mesin jahit awak tu pada bank ni. Sekarang. Pasal apa? Kita yang beli sendiri kan? Tak usah buat macam itulah Encik. Kita cakap bisnes. Ini Encik sudah faham. Kita tak cakap mengangkat barang itu. Apa yang betulnya ni? Kau masuklah. Mau saya buatkan air? Buat lantai. 2 jawan. Tak usah lah Encik. Saya sudah mau balik. Tak usah. Ni BM pun tanda. Okey. Tak apa Encik oh. Saya pulang sekarang. Habis macam mana? Tak apalah saya kasih Encik. Betul kau mau kasih. Tapi berapa persen? Tak apalah saya kasih RM1,500. Tidak. Itu sudah tinggi Encik. Saya kasih itu bisnes sama orang lain. Habis sekarang. Hei, susah Encik, susah. Macam mana? Jadi? Saya mesti pulang. Saya mau gila dulu. Kau fikir habis-habis. Bagi tempoh 2-3 hari Encik. Saya mau 5%. Kau balik, fikir habis-habis. Kalau jadi, kau datang esok pukul 10 malam. Kalau saya tak datang? Senang saja. Saya cari kontraktor lain. Baik Encik, esok malam pukul 10 saya datang. Tapi Encik mesti ingat Encik bikin saya susah, saya boleh bikin Encik susah. Hitam, apa yang kau buat tu? Ini cerut, Cik. Kau hisaplah cerut tu. Apa buat kau goyang-goyang begitu? Apa ni? Tam. Kau kepala pusing. Ini, Cik. Tam, kau dah jumpa Timah? Sudah, Cik. Di mana kau jumpa dia? Tengah dilari orang ke? Ini, Cik. Kau dah gila. Apa dia cakap? Apa dia, Hitam? Cakaplah betul-betul, boleh Encik dengar. Cik takut. Apa kata dia? Cik takut. Tak ada apa-apa. Kamu Apa yang dah jadi? tak ada apa-apa, Kaman. Cuma Hitam ni. Encik pesan kami. Apa pesannya, Hitam? Jangan buang rokok atau cerut merata-rata. Cakaplah macam tu tadi. Ni mengapa kau pegang barang tu pula? Jalan malam-malam kena bersedia, Cik. Ada penyamun di sini. Ada ular. Ada babi hutan. Ada musuh. Hitam, aku tanya tadi kau belum jawab. Ya, Makcik. Di mana kau jumpa Timah? Siapa melarikannya? Minta tabik, Makcik. Jangan cakap pasal orang larikan Timah. Saya bunuh siapa yang larikan dia. Habis, di mana dia tadi masa kau sibuk mencari? Bila saya pulang sekejap tadi, dia dah ada di rumah. Kata dia ke rumah kawan. Habis, kau pukul dia? Kau dipanggil sangat? Tidak, Makcik. Saya beri amaran saja. Lagi sekali, saya pukul. Ambil kau sebatang. Saya tak mahu cerut, Cik. Saya mahu Cik hati-hati. Tapi orang lain pun hisap cerut juga, Hitam. Ada, Cik. Mereka hisap cerut cap teko. Bulat-bulat. Ini cerut baik. 4 segi. Tak. Aku tahu apa yang aku buat. Tutup mulut kau. Kalau ladang terbakar, Cik. Kalau orang jumpa cerut 4 segi, Cik pula yang susah. Diam. Biarlah sama. Dia datang dengan tujuan yang baik. Baiklah, Hitam. Terima kasih banyak-banyak kerana niat baik Hitam ya. Encik kau tu tak sihat sikit hari ni. Besok kau datanglah ya. Bawa Timah sama. Biar saya nasihat dia. Hitam. Ya, Cik. Di mana kau jumpa cerut tu? Tepi rumpun buluh, Cik. Itu bahaya sama. Daun bulu kering
mudah ditangkap api. Ya, Encik. Mudah disambar api. Pokok buluh mana Hitam? Pokok buluh tepi telaga ikan. Oh, tempat saya berhenti tengok orang tangkap ikan dulu, bukan? Ya, Encik. Baiklah Hitam, pulanglah. Imas seorang-seorang je di rumah. Takut pula dia nanti